sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 20 Julai 2022. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Maghrib Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Plan Induk Rangkaian Ekologi Central Forest Spine dilulus, panduan perancangan dan pembangunan fizikal hutan Semenanjung. Tidak wajar bincang tuntutan kumpulan Sulu di Parlimen boleh jejas kepentingan negara dalam prosiding kes. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Plan Induk Rangkaian Ekologi Central Forest Spine PIRE-CFS dasar perancangan bandar dan desa diluluskan hari ini. Ia akan dijadikan sebagai panduan perancangan serta pembangunan fizikal hutan seluruh Semenanjung. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-40 dipengerusikan beliau bersetuju meluluskan dasar itu. PIRE-CFS merupakan satu inisiatif untuk menghubungkan 8 kompleks hutan utama negara yang melibatkan 8 negeri iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor dan Negeri Sembilan. Kata Perdana Menteri, ia bagi memelihara kawasan hutan di Semenanjung agar wujud satu rangkaian fizikal hutan yang bersambungan di seluruh kawasan CFS. Plan induk ini juga telah mengenal pasti 39 rangkaian ekologi bagi menghubungkan kawasan hutan atau pulau hutan yang tidak bersambungan. PIRE-CFS turut dapat mengurangkan konflik antara manusia dan hidupan liar dengan memastikan laluan semula jadi hidupan liar tidak terhalang dengan aktiviti pembangunan. Selain itu, komitmen negara untuk mengekalkan 50% kawasan litupan hutan dapat direalisasikan melalui pelaksanaan plan induk itu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menjelaskan perbincangan berhubung tuntutan kumpulan Sulu terhadap Sabah boleh menjejaskan kepentingan Malaysia dalam prosiding litigasi kes berkenaan. Perbincangan itu juga berkemungkinan akan mendedahkan strategi negara dalam hal berkaitan sekaligus memberi manfaat kepada pihak lain. Tentang subjudis, 362 mengatakan bahawa sekiranya sesuatu itu tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. Sekiranya pada timbangan pengerusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara itu. Kita sekarang sedang berbicara soal Sulu ni, tuntutan Sulu ni. Ya. Ada dah ex parte order. Kita kena bayar 15 bilion USD. Maukah kita berbincang dan sedang perbincangan itu berjalan, tak tahulah apa yang akan dikatakan, maka terserahlah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini, ya, dan maka akan adalah kritikan terhadap tindakan kerajaan yang akan dibuat itu ataupun yang telah dibuat, maka pihak yang satu lagi boleh membacanya. Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Maukah kita tunjuk strategi kita kepada dunia? Beliau menjelaskan demikian sebagai menjawab pertanyaan Wakil Sepang Muhammad Hanifah Maidin yang mempersoal keputusan menolak usul supaya tuntutan kumpulan Sulu itu dibahas atas alasan subjudis pada Isnin. Pelaksanaan hub rangkaian gentian optik titik kehadiran POP Fasa 2 akan mula dilaksanakan hujung tahun ini. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, projek itu bakal melibatkan lebih banyak sekolah di kawasan Sabah dan Sarawak. Jadi kesemua 500 lebih sekolah yang terlibat di Sabah itu diteruskan dan POP2 juga Sabah dan Sarawak diberikan keutamaan dengan jumlah bilangan sekolah yang agak besar jumlahnya.
Jadi kementerian, khususnya MC dan juga kementerian sendiri, kerana POP ini secara langsung di bawah kementerian, sedang membuat pemantauan terhadap prestasi syarikat-syarikat yang telah dipilih melalui tender terbuka sebelum daripada ini. Terima kasih. Pihaknya turut menggesa syarikat terlibat dengan POP Fasa 1 di Sabah agar meningkatkan prestasi kerja bagi mencapai sasaran siap pada hujung tahun ini. Rang Gangguan Seksual 2021 AGS 2021 diluluskan. RUU AGS 2021 adalah untuk memberi kesedaran kepada setiap pihak agar menghentikan tindakan normalisasi gangguan seksual sama ada di tempat kerja atau awam tanpa mengira gender. Menerusi penggulungan RUU berkenaan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, langkah berkenaan juga bagi memastikan matlamat untuk menyediakan persekitaran selamat. RUU AGS ini bertujuan untuk melengkapi perundangan dan polisi sedia ada berkenaan gangguan seksual di Malaysia yang sebelum ini tidak dapat memberikan tebus rugi redress dengan izin yang sewajarnya kepada mangsa-mangsa gangguan dan hanya memberikan fokus utama kepada menghukum pelaku. Pengubalan undang-undang ini juga akan menyumbang kepada pewujudan persekitaran yang selamat khususnya kepada wanita. Pendekatan RUU AGS ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada setiap pihak supaya berhenti menormalisasikan gangguan seksual serta memastikan matlamat untuk menyediakan persekitaran yang selamat dan bebas daripada gangguan seksual ini tercapai. Kementerian juga katanya akan menubuhkan jawatan kuasa pemantauan penilaian khas yang akan diwakili NGO, ahli akademik dan agensi kerajaan. Strategi 5 serampang yang dilaksanakan KPDN HEP terbukti berjaya dengan penurunan harga minyak masak botol dalam tempoh terdekat. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata strategi melibatkan semua agensi penguatkuasaan itu untuk mengurangkan ketirisan terutama barang bersubsidi. KPDN HEP bersama juga dengan kementerian lain lebih-lebih lagi dalam pasukan khas jihad inflasi ini dipengerusikan oleh Tan Sri Anwar Musa, memang libat-libat urus yang kita jalankan bersama industri player dan pihak-pihak lain akan memberi kesan untuk mungkin harga minyak berbotol ini boleh turun dan juga harga-harga barangan keperluan lain juga kita nak melihat ada perubahan dan tidak naik lagi. Antara strategi dilaksana, kawalan harga barang keperluan asas menerusi subsidi bersasar, libat urus berterusan bersama pemain industri dan peningkatan penguatkuasaan serta memperluas program jualan keluarga Malaysia. Dalam pada itu, beliau memaklumkan insentif pengurangan kompaun menerusi Akta Syarikat 1965, Akta 125 yang dilaksana bagi tempoh 1 Mac hingga 30 Jun 2022 dilanjutkan 4 bulan sehingga 31 Oktober depan. Belum sampai 30 hari penubuhannya, pasukan khas jihad tangani inflasi berjaya menampakkan kemajuan memberangsangkan dalam mencapai matlamat utamanya. Intervensi jangka pendek itu juga bertindak menstabilkan harga barang yang membelenggu rakyat ketika ini. Malah penguatkuasaan secara menyeluruh dilaksanakan tanpa henti. Wartawan Syamimi Saripan ada perinciannya.
Sejak pasukan khas jihad tangani inflasi ditubuhkan Jun lalu, beberapa kemajuan terbesar telah dicapai, antaranya menstabilkan harga ayam dan mempermudah proses pembayaran subsidi. Terbaru, industri minyak masak sawit juga telah bersetuju membuat pelarasan bagi menurunkan harga secara berperingkat. Perkara itu turut diakui pakar ekonomi yang mengikuti rapat perkembangan semasa pasukan berkenaan. Bagi saya komitmen yang tinggi. Kerajaan mengambil kira apakah bahan-bahan asas yang masyarakat perlukan. Contohnya petrol, bagi saya itu satu perkara yang penting kerana jika kenaikan yang mendadak dalam harga petrol, yang lain-lain juga akan mengikut. Objektif majlis ataupun jawatan kuasa jihad ini adalah untuk menstabilkan harga di pasaran dan menyiagakan kita rakyat Malaysia untuk bagaimana untuk kita menangani inflasi. Pasukan khas jihad tangani inflasi juga bukan sekadar cakap kosong dan bermesyuarat sesama ahlinya sahaja. Malah pengerusinya Tan Sri Anwar Musa lantang menuntut kerjasama pemain industri untuk berjihad melawan inflasi. Memohon kerjasama semua pengilang-pengilang dan dalam masa seminggu dua daripada sekarang kita ingin melihat harga minyak masak diturunkan kepada satu paras sekurang-kurangnya 10%. Bagi meringankan beban rakyat, pemberian subsidi terus ditambah. Tahun ini, jumlah subsidi yang diberikan meningkat lebih 540 bilion ringgit. Namun penambahan subsidi bukan jalan penyelesaian terbaik untuk jangka panjang. Kita mungkin seronok dengan subsidi yang banyak, harga yang rendah, tetapi kita juga harus memberi perhatian kerana lebih banyak penyeludupan berlaku. So, bila penyeludupan berlaku, ini adalah kerugian bukan sahaja kepada kerajaan, kepada kita sebagai masyarakat. Kerajaan perlu melihat kesesuaian pemberian subsidi secara umum ataupun general kepada semua pengguna di Malaysia, tetapi boleh mengenakan subsidi bersasar di mana golongan yang telah dikenal pasti sahaja layak untuk menerima subsidi. Kembangan mengenai barangan bersubsidi di seludup keluar diimbangi dengan operasi penguatkuasaan. PDRM dan ATM turut memberikan bantuan. Berdasarkan data penguatkuasaan Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna, 80 kes penyeludupan dan penyelewengan minyak masak dikesan menerusi lebih 10,000 pemeriksaan. Kejayaan ini melibatkan nilai rampasan lebih 2.1 juta ringgit. Secara keseluruhannya, negara yang mempunyai kebergantungan yang lebih besar terhadap tenaga akan mengalami proses peningkatan inflasi tahun ini. Bahkan peningkatan harga komoditi juga telah mempercepatkan pertumbuhan inflasi. Maka penubuhan pasukan jihad tangani inflasi ini membuktikan kerajaan tidak lepas tangan mendepani cabaran ini, sebaliknya mencari jalan keluar secara proaktif bagi mengurangkan kesan inflasi kepada negara. Syamimi Syarifan, RTM. Kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif, mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Pembentukan pasukan ini adalah untuk mengukuhkan jalinan kerjasama pelbagai agensi dan dia akan diperkembangkan mengikut keperluan. Jawatan kuasa ini akan menekankan kepada aspek penguatkuasaan dan tindakan-tindakan yang akan diambil daripada semasa ke semasa secara berterusan.
bersua kembali. Jumlah dagangan Malaysia mencatat paras tertinggi baharu bagi Jun 2022 berjumlah 270.4 bilion ringgit, manakala ekspor bernilai 146.2 bilion ringgit meningkat 38.8% berbanding Jun 2021. Peningkatan ekspor untuk tempoh 22 bulan berturut-turut sejak September 2020 itu dipacu prestasi memberangsangkan dalam ekspor domestik dan ekspor semula. Antara ekspor utama ialah produk elektrik dan elektronik, keluaran petroleum, minyak sawit dan produk pertanian berasaskan sawit. Selaras prestasi ekspor, import turut mengekalkan momentum pertumbuhan sebanyak 49.3% dengan nilai tertinggi baharu berjumlah 124.2 bilion ringgit. Mengambil kira perkembangan import yang lebih tinggi berbanding ekspor, lebihan dagangan menyusut 0.8% kepada 21.9 bilion ringgit. Ini menjadikannya lebihan dagangan ke-26 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Perodua Alza serba baharu yang dilancarkan Perdana Menteri hari ini tampil dengan banyak penambahbaikan sekaligus dilengkapi dengan pelbagai ciri dan teknologi canggih. Ikuti laporan disediakan Vimala Kasturi Verasamy. Kenderaan pelbagai guna MPV ini tampil bergaya dengan enjin 1.5 liter cekap tenaga EEV bersama sistem transmisi DCVT. Perodua Alza serba baharu turut menawarkan ruang barangan belakang yang lebih luas dengan melipatkan tempat duduk belakang sepenuhnya. Selain sistem pengawasan panorama 360 darjah, brek letak kereta elektronik dan 6 beg udara. Penyaman udara kereta juga ditambah baik. Suhu yang lebih bersistematik. Tampil dengan 3 varian, harga Perodua Alza serba baharu bermula daripada RM62,000 hingga RM75,000. Alza baru ini sesuai dan selesa untuk mereka yang berkeluarga. Apa yang menarik perhatian saya adalah mod sofa yang sangat fleksibel untuk perjalanan jarak jauh. Vimala Kasturi Verasamy, RTM. Prasarana Malaysia Berhad bakal menerima 19 tren 4 gerabak baharu bagi dengan LRT laluan Kelana Jaya. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, penyerahan tren tersebut akan dibuat secara berperingkat mulai Julai tahun depan hingga Disember 2024. Jelas beliau, Konsortium Alstom Hatasuma telah membuat penyerahan fasa pertama melibatkan 8 tren 4 gerabak kepada prasarana tahun lalu. Konsortium tersebut dianugerahkan kontrak pembekalan di bawah projek kenderaan tambahan Kuala Lumpur KLAV 27 dengan peruntukan 1.72 bilion ringgit pada 2017. Ini dalam peringkat terakhir kita menyiapkan dan juga melakukan ujian seperti mana yang disyaratkan. We are receiving 19 more, 19 more in stages. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 27 Julai. Anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda.
Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Kelantan bukan program suka-suka, sebaliknya membawa perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, program itu menjadi hasrat kerajaan untuk merakyatkan maklumat supaya semangat keluarga Malaysia yang menjadi dasar dan falsafah pentadbiran negara dapat benar-benar dirasai segenap lapisan masyarakat. Sebab pelakon yang kita tak sewi jadi maknanya jadi slogan sajalah, tak faham apa satu, tak rasa apa satu, betul. tak tahu apa satu. Dengan cara ni semua kementerian pergi ke negeri-negeri, kementerian tu akan tunjukkan apa dia program utama yang dibuat di kementerian, apa dia rancangan-rancangan kehadapan, apa dia telah kejayaan buat, dan lebih penting lagi nya gapo dia ada untuk kira rakyat dari sudut tiap-tiap kementerian masing-masing. Jadi dengan cara itu, konsep keluarga Malaysia itu akan menjadi lebih, orang kata lebih makna lagi. Tan Sri Anwar yang juga penyelaras JAKM Kelantan berkata demikian ketika ditemu bual menerusi rancangan Apa Khabar Oi Kapung AKOK di stesen radio Kelantan FM. JAKM edisi ke-6 itu akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mempunyai hubungan istimewa dengan negeri itu kerana ibu bapa beliau berasal dari Kelantan. Program berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat ini di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru dengan pelbagai aktiviti menarik termasuk persembahan kesenian riuh JAKM Kelantan, Karnival Digital K-Com at JAKM, pertandingan Muay Thai antarabangsa, Bekwoh Keluarga Malaysia dan Bicara Ulama Nusantara. Turut diadakan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang menawarkan lebih 4,000 peluang pekerjaan. Jadi harapan Abo kak nak minta adik kakak buat kita Kelantan pakat tubik ramai-ramai menjayakan jelajah aspirasi keluarga Malaysia, biar kita pecah rekod belakang jelajah 10 pada. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat melawat pertunjukan udara antarabangsa Farnborough 2022 FIA 2022 di Farnborough, United Kingdom semalam. Menurut catatan di laman Facebook Istana Negara, keberangkatan tiba Seri Paduka disambut Pengerusi Farnborough International Paul Everett dan Barisan Kepimpinan Tertinggi Farnborough International. Turut hadir Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom Zakri Jaafar. Dalam lawatan itu, Seri Paduka berkenan melawat dan menerima sembah taklimat setiap wakil syarikat dan organisasi yang mengambil bahagian. Seri Paduka turut berkenan melawat Pavilion Malaysia yang diterajui Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade. Sebanyak 17 syarikat Malaysia dengan kerjasama Matrade dan 3 agensi kerajaan iaitu Pejabat Penyelarasan Industri Aeroangkasa Negara, Teraju Bumi Putra Corporation dan Invest Selangor Berhad mengambil bahagian di FIA 2022. Dalam lawatan sama, baginda turut berkenan bertemu dan menyantuni Menteri Eksport United Kingdom Andrew Griffith. FIA 2022 ialah acara 2 tahunan berlangsung selama seminggu bermula 18 Julai lalu yang menggabungkan pameran perdagangan untuk industri aeroangkasa dan pertahanan dan pertunjukan udara. Kumpulan ketiga Jemaah Haji Malaysia termasuk 4 petugas media RTM selamat pulang ke tanah air hari ini. Mereka tiba pagi tadi dari Jeddah, Arab Saudi. 2 petugas RTM, Ahmad Faisal Jamal dan Azhan Sulaiman mengakui pengalaman membuat liputan haji sesuatu yang cukup istimewa biarpun berdepan cabaran COVID-19. Saya rasa sangat bersyukur kerana walaupun kami pergi 2 orang saja tahun ini, tidak seperti sebelum ni 5 orang, tapi alhamdulillah kami dapat melaksanakan apa saja tugasan yang diberilah, sama ada dalam bentuk pemberitaan, berita maupun rancangan Salamatullah. Walaupun banyak cabaran dia dari segi limitasi kelengkapan dan juga pergerakan, jadi alhamdulillah lah. Ini pertama kalilah saya berada membuat liputan di Mekah, dan
pertama kali lah saya buat umrah dan haji. Pengalaman dia cukup bernilai lah. Banyak benda yang saya dapat belajar kat sana. Kita mengikuti dengan duduk dekat 50 hari dan juga dengan cuaca panas dan juga dengan menyesuaikan diri dalam bilik dan sebagainya. So itu adalah salah satu dari cabaran yang utama saya rasa. Sebab di mana kita duduk sekali berbagai macam orang kata perangai ataupun kita dah biasa selesa di sini. So bila dekat sana kita rasa macam Allah, kita nak sesuaikan diri bersama-sama. Itu saya rasa bagi saya satu benda yang mencabarlah. Kesemua mereka tiba bersama 290 jemaah lain dengan penerbangan SV5616. Penerbangan terakhir dijadualkan pada 12 Ogos depan. Negara masih meratapi kehilangan dan pemergian tokoh sukan tanah air. Untuk perinciannya, kita bersama dengan Syairul Islam dalam edisi Sukan. Baik, terima kasih. Pengorbanan mendiang Datuk Seri Kok Chee Nur Wajah menjadi inspirasi kepada keluarga Malaysia. Selepas ditunda, kini dijadual berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Dan salam sejahtera, saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Berita pemergian bekas Setiausaha Agong Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Seri Kok Chee, dirasai arena sukan tanah air terutama dalam kalangan pemimpin-pemimpin negara. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah antara yang menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang Datuk Kok Chee. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara hari ini, Seri Paduka berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian bekas Setiausaha Agong Majlis Olimpik Malaysia MOM itu. Seri Paduka baginda berdua turut menghargai khidmat bakti, jasa dan sumbangan Datuk Kok Chee kepada pembangunan dan kemajuan sukan negara sambil menyifatkan pemergiannya satu kehilangan besar dalam dunia sukan tanah air. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan pemergian bekas Setiausaha Agong MOM itu sebagai satu kehilangan besar kepada badan induk itu dan dunia sukan tanah air. Mengucapkan takziah kepada ahli keluarga Kok Chee, Perdana Menteri berkata kerajaan amat menghargai segala khidmat bakti, jasa dan sumbangan dicurahkan mendiang dalam kemajuan dan pembangunan sukan negara sebelum ini. Menerusi catatan di laman Facebook beliau hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri turut berharap semangat dan usaha mendiang terus menjadi inspirasi kepada keluarga Malaysia. Bagi Kementerian Belia dan Sukan KBS, mendiang Datuk Seri Kok Chee adalah lambang kepada pelbagai aspek positif dalam sukan. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu akui sepanjang hayat Datuk Seri, beliau telah memberi pelbagai sumbangan dalam meningkatkan martabat sukan negara. Sewaktu saya mula-mula memikul tanggungjawab sebagai Menteri Belia dan Sukan dan apabila diminta untuk memikirkan tentang siapakah yang boleh kita anugerahkan sebagai tokoh sukan 2019-2020, antara nama-nama yang telah dicadangkan kepada saya dan tanpa saya perlu berfikir panjang, saya berpandangan bahawa Datuk Seri Kok Chee memang amat layak untuk mendapat anugerah tersebut. Datuk Kok Chee telah meninggal dunia Sabtu lepas pada usia 83 tahun. Penerima Anugerah Tokoh Sukan 2019-2020 itu menawarkan perkhidmatan secara sukarela kepada MOM sejak 1974 dan pernah berkhidmat dalam pelbagai jawatan kuasa dan pasukan petugas badan induk itu sebelum dipilih sebagai Setiausaha Kehormat pada 1992. Pada Mac lalu, Datuk Seri turut diangkat sebagai Tokoh Sukan 2019-2020 bersempena Majlis Anugerah Sukan Negara. Menurut pengumuman yang dikongsi adik-beradik mendiang, upacara pengebumian akan berlangsung pada 10 pagi Jumaat ini.
Baik, kita beralih ke perkembangan kejohanan silat dunia yang bakal membuka tirainya esok. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Persaka menetapkan sasaran 7 pingat emas bagi skuad silat negara pada tamasya tersebut yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC. Menurut Presiden Persaka, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, jumlah sasaran itu dianggap realistik untuk dicapai pesilat-pesilat negara. Berdasarkan kepada itu, kita hanya menyasarkan 7 pingat emas untuk kita raih daripada 32 acara yang akan kita pertandingkan. 13 silat olahraga untuk kategori lelaki dan 11 silat olahraga daripada kategori wanita, dan silat seni 4 daripada setiap kategori lelaki dan wanita, bermaksud 24 untuk kategori silat olahraga dan 8 daripada kategori silat seni, dan ia menjadikan 32 acara menjadi rebutan. Sejumlah 40 negara menyertai kejohanan tersebut, manakala kem silat negara pula bakal diperkuat oleh juara dunia 3 kali berturut Al-Jufri Al-Jamari dan Seri Kandi silat negara Siti Rahmah Mohamed Nasir. Beralih ke saingan Liga Super, Sabah FC kembali merapatkan jurang mata dengan pendahulu Liga Johor Darul Takzim selepas menewaskan Terengganu TFC 2-1 di Stadium Likas Kota Kinabalu semalam. Pemain import dari Korea Selatan, Park Tae-soo, muncul wira Sabah apabila membantu pasukannya bangkit dengan 2 gol sekaligus menjamin 3 mata berharga. Mereka pada awalnya dikejutkan dengan jaringan pemain tengah Filipina, Manuel Ot, yang memanfaatkan situasi kelam kabut di hadapan gawang Sabah pada minit kecederaan babak pertama. Bagaimanapun, segala-galanya berubah di babak kedua apabila The Rhinos memadam kelebihan Terengganu dengan tandukan Tae-soo pada minit ke-72 menerusi sepakan sudut. Tae-soo kemudian sekali lagi menggandakan jaringan buat Sabah pada minit ke-79, juga menerusi tandukan, dan kedudukan itu kekal sehingga permainan tamat. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Dato' Ong Kin Swee mengumpul 25 mata daripada 12 perlawanan, 1 mata di belakang pasukan JDT yang kurang 2 perlawanan. Sementara itu, Kedah Darul Aman KDAFC akhirnya kembali mengutip 3 mata penuh apabila menundukkan Sarawak United 3-1 di Stadium Darul Aman Al-Star. Dalam perlawanan tersebut, 3 gol KDAFC dijaringkan oleh Mahmud Naif Ahmad Al-Mardi pada minit ke-8 dan ke-79, manakala baki 1 lagi jaringan menerusi Ronald Ngah pada minit ke-74. Gol tunggal Sarawak United hanya hadir pada minit ke-23 menerusi Uci Akbar. Kemenangan itu menyaksikan Kedah mengutip 17 mata di tangga keempat sekaligus memintas TFC yang meraih 16 mata di kedudukan kelima. Manakala Sarawak United pula kekal di tangga ke-10 dengan 10 mata. Teka-teki berhubung tarikh penganjuran Sukan Asia ke-19 akhirnya terjawab. Majlis Olimpik Asia OCA pada hari ini mengumumkan bahawa tamasya di Hangzhou, China akan berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Sebelum ini, Sukan Asia yang sepatutnya berlangsung pada 25 September tahun ini ditunda susulan peningkatan kes COVID-19 di China. OCA menerusi kenyataannya hari ini memaklumkan sejak 2 bulan lepas, pasukan petugas khas telah mengadakan pelbagai perbincangan dengan Jawatankuasa Olimpik China, Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Hangzhou HAGOC dan pihak berkepentingan lain untuk mencari penyelesaian bagi penganjuran tamasya itu agar tidak mempunyai konflik dengan acara sukan antarabangsa lain. Menurut kenyataan itu, tarikh baharu berkenaan telah disyorkan kepada petugas khas dan diluluskan oleh Lembaga Eksekutif OCA. Dalam masa sama, OCA turut menzahirkan penghargaan kepada HAGOC, Jawatankuasa Olimpik China serta pihak kerajaan di semua peringkat atas usaha masing-masing dalam melakukan persiapan penganjuran tamasya sukan itu semasa pandemik dan memastikan ia dapat berlangsung pada tahun depan.
Sejak Bandar Hangzhou memperolehi hak penganjuran Sukan Asia ke-19 2022, Provinsi Zhejiang giat memperkasakan persiapan sukan itu di samping mengatasi pengaruh negatif wabak COVID-19. Sedara paparan itu mengakhiri edisi Sukan 20 Julai 2022. Saya Syarif Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Mac, susah nak jumpa tragedi macam ni. Bila kita ke majlis perkahwinan atau setengah dipanggil rewang, susah untuk tetamu nak meninggalkan majlis. Tetapi tetamu majlis perkahwinan ini melarikan diri daripada majlis perkahwinan tu. Kenapa agaknya? Ia berlaku akibat majlis yang diadakan di tepi pantai dilanda ombak besar. Saksikan paparan hashtag. Sebuah resepsi perkahwinan di tepi pantai bertukar tragedi setelah dibadai ombak besar. Rakaman video ini menunjukkan ombak yang pada mulanya kelihatan terkawal menjadi ganas secara tiba-tiba dan menghempas dinding penghadang, menyebabkan tetamu lari menyelamatkan diri. Hanya dalam tempoh beberapa saat, persiapan untuk majlis perkahwinan itu ditenggelami air menyebabkan semua perhiasan rosak. Masih dengan majlis perkahwinan, seorang pengantin wanita hampir tidak dapat ke majlis perkahwinan sendiri selepas 3 teksi membatalkan tempahannya untuk ke gereja yang hanya mengambil masa 10 minit perjalanan. Wanita yang dikenali sebagai Anastasia itu terpaksa berdiri hampir 45 minit di kaki jalan menunggu teksi. Mujur muncul seorang lelaki tidak dikenalinya menjadi penyelamat dan sanggup menumpangkannya. Perjalanan Anastasia dan Maxine Adamson ke majlis perkahwinan itu dimuat naik di TikTok. Seorang pekerja wanita sebuah kedai makan pula terjatuh bersimpuh ketika menghantar pesanan pelanggan. Kejadian ini dirakam CCTV kedai makan berkenaan. Warga maya nyata terhibur dan teruja dengan gaya wanita ini terjatuh dengan sopan. Video ini telah mendapat kira-kira 1.7 juta tontonan di TikTok dengan hampir 4,000 komen. Ya, adegan itu seolah-olah mengingatkan kita kepada babak dalam filem 6 Jahanam di mana mi rebus jatuh di atas pinggan. Sebaik elok lagi, dia boleh angkat lagi pergi bagi dekat pelanggan. Apa pun kita ucapkan, kita tabiklah wanita itu kerana berjaya menyelamatkan keadaan dan maruah beliau. Betul. Baik, apapun berita perdana edisi 20 Julai berakhir di sini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Kita juga akan mula memberi